Seterusnya Yang Berhormat Puan Hanayo. Tuan Speaker, soalan saya nombor 2. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Projek MRT 3 telah diluluskan oleh Jemaah Menteri pada 4 Mac. Projek MRT 3 adalah sebuah laluan lingkaran yang meliputi perimeter luar Bandaraya Kuala Lumpur dan sebahagian kawasan berpenduduk padat di kawasan Ampang Jaya, Selangor. Hasil daripada kajian kebolehbelaksanaan teknikal yang telah dijalankan, cadangan jajaran terkini bagi projek MRT 3 adalah sebuah lingkaran sepanjang 51 km di mana 39 km terletak di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan 12 km terletak di Selangor. Laluan lingkaran ini akan merentasi rangkaian rel sedia ada termasuk MRT 1, MRT 2, LRT, monorail dan KTM komuter untuk membentuk 10 buah stesen pertukaran atau interchange station baru supaya sistem rangkaian pengangkutan awam di Lembah Kelang ini lebih menyeluruh, berkesinambungan dan efisien. 80% daripada keseluruhan jajaran ini merupakan laluan bertingkat manakala 20% adalah laluan bawah tanah. Projek MRT 3 dirancang untuk dimulakan tender pada tahun ini 2022 melalui 5 pakej utama dalam tempoh 6 hingga 8 tahun. Laluan ini dirancang untuk beroperasi secara berfasa di mana fasa pertama akan dibuka seawal Disember 2028 tertakluk kepada proses pengambilan tanah. Keseluruhan jajaran dijangka beroperasi sepenuhnya pada tahun 2030. Projek ini akan dibiayai secara hybrid yang melibatkan sumber-sumber pembiayaan seperti sukuk bersama jaminan kerajaan dan juga pembiayaan secara bayaran tertangguh atau deferred payment. Projek MRT di Lembah Kelang adalah antara projek infrarakyat berskala besar yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi tujuan mempertingkatkan kemudahan perkhidmatan pengangkutan awam rel yang cekap, berkesan, selamat di samping mengurangkan kesesakan lalu lintas di sekitar Lembah Kelang. Pembinaan MRT 3 dijangka akan melengkapkan jaringan rel metro di Lembah Kelang. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama. Soalan tambahan saya, apakah fleksibiliti kerajaan dalam pindaan kos projek jika maklum balas awam semasa pemeriksaan awam skim kereta api memerlukan pindaan jajaran MRT 3 seperti bantahan yang telah diterima oleh komuniti di Desa Sri Hatamas dan Kolam Air. My meaning is, Yang Berhormat Menteri, will the engagement be purely cosmetic or will the government say the cost is already fixed so we cannot change the alignment? Thank you. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Segambut. Ini satu soalan yang baik. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama Yang Berhormat kerana selama ini MRT Corp telah berbincang dengan Yang Berhormat tentang kehendak kawasan-kawasan setempat, khususnya di Sri Hatamas, di mana kita mengadakan satu stesen di Sri Hatamas dan satu lagi di Mont Kiarah. Tapi seperti mana Yang Berhormat sedia maklum, perkara ini masih lagi kita akan buat pemeriksaan awam pada Julai, ya. Dan kita ada ruang untuk berbincang. Sebagai contoh, apa yang kita sedia maklum, sekiranya kita nak mengambil tanah lot banglo, contohnya di kawasan yang Berhormat sebut tadi, 7 banglo ataupun 2 deret rumah kedai. Jadi itu perlu satu pemerhatian pemantau yang rapi kerana kita kena melihat dari segi teknikal, kita kena memastikan pick up and braking. Distance yang diperlukan adalah 1.1 km. Kalau tidak, kita kena cari satu kaedah untuk dihubungkan dengan underpass untuk dihubungkan pada kawasan perdagangan. Jadi saya rasa perkara ini masih ada ruang, tetapi dia akan dikawal dari segi kos keseluruhan untuk pengambilan balik tanah. Kita ada satu kos, tapi memang ada adjustment dalam konteks 51 km mana tanah yang diambil, yang itu kita akan perincikan lagi sekiranya ada permintaan daripada tempatan. Terima kasih. Ini bukan soalan hanya maklum balas kepada jawapan Menteri jika dibenarkan. Saya hanya meminta kerajaan bukan sahaja melihat aspek
kos tetapi melihat kesinambungan komuniti di sana. Bermaksud stesen seharusnya kalau boleh di kawasan komersial dan jangan makan ke dalam kawasan perumahan kerana ia akan mengganggu persekitaran sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Yang Mohamad Tumpat. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Selain daripada ciri-ciri yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi, iaitu selamat, selesa, cekap dan sebagainya, bagi memastikan pengangkutan awam mesra kepada rakyat, adakah cadangan pembinaan MRT ini juga sudah mengambil kira perkhidmatan shuttle bus yang bersesuaian untuk mengambil dan menghantar penumpang dari stesen MRT ke kawasan kediaman yang berdekatan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya petang ni saya akan ada satu penerangan ya, melibatkan semua pihak, prasarana, MRT Corp, KTM dan juga MRL. Dan kita membuat satu perancangan secara holistik, mengambil kira mod pengangkutan yang diperlukan untuk kita menyediakan feeder dan juga kita nak memastikan kadar penggunaan pengangkutan awam ni tinggi. Jadi saya rasa aspek ini petang ni saya akan terangkan lebih lanjut. Dan balik pada soalan sekambut tadi, ya memang benar. Seperti yang saya katakan, dari sisi teknikal, kalau kita nak capai 1.5 km, yang itu perlu kita lihat kalau seboleh-bolehnya apa yang Muhammad cakap. Jadi kalau tidak boleh, mesti ada alternatif dari segi engineering. Bagaimana kita nak selesaikan. Saya faham dari mana Yang Berhormat dah lihat perkara ini, tapi kita akan buat secara terbaik engagement sama wakil rakyat termasuk juga warga tempatan. Terima kasih. Terima kasih. Yang Mohamad Lemah Pantai. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin tanya, saya tak pasti kalau saya dengar tadi tentang kos keseluruhan projek. Itu pertama. Kedua, kerana ia melibatkan jaminan kerajaan, adakah pihak kerajaan berhasrat untuk membentangkan di Parlimen agar kami boleh luluskan sekiranya ia melibatkan jumlah yang sangat besar. Kedua, di Lembah Pantai kami hadapi masalah operasi setelah 5 tahun ya, masalah. Jadi yang kami risaukan adalah sekiranya jajaran ini terlalu dekat dengan rumah-rumah, ia akan mendatangkan kesan. Apakah perancangan kerajaan untuk mengatasi masalah yang berlaku dalam MRT Line 1 sekarang? Dan terakhir, adakah kerajaan berhasrat dengan adanya MRT 3 ini untuk mengenakan di masa depan congestion charge kepada sesiapa yang ingin masuk ke dalam kawasan Kuala Lumpur? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Lembah Pantai, satu soalan yang baik. Ada 3 soalan. Pertama tentang kos. Seperti mana yang telah saya terangkan tadi, ia menggunakan kaedah hybrid di mana sukuk bersama dengan jaminan kerajaan dan juga ada salah satu komponen yang menggunakan deferred payment. Jadi ini yang saya rasa Yang Berhormat Menteri Kewangan akan bentangkan mengikut prosedur apa yang diperlukan. Kerana ini melibatkan sukuk juga dan mana-mana bahagian yang memerlukan DE maka sudah tentunya melalui Dewan ini. Kedua tentang penduduk setempat. Adakah terlalu dekat dan sebagainya. Seperti mana yang saya katakan, selepas ini bulan Julai akan diberi 2 bulan untuk mereka, kita akan bentangkan supaya maklum balas pada masyarakat akan kita dengar dan mana-mana penyesuaian atau perubahan yang boleh kita buat, kita tidak ada masalah, lakukan yang terbaik demi kebaikan bersama. Dan ketiga, apa yang Muhammad sebut tadi, vehicle congestion fee ya, ataupun environmental fee. Kita melihat kalau di kota raya besar seperti London, mereka telah kenakan. Dan ini dari segi penggunaan ya, kenderaan elektrik mereka mungkin boleh dikecualikan. Dan saya rasa sekiranya siap selepas 2030 dan kita akan lihat balik fee structure untuk meletak kereta di dalam bandar. Dan apabila ada sistem jaringan pengangkutan awam yang sudah lengkap, maka sudah sampainya kita melihat komponen apa yang telah disarankan Yang Berhormat, itu satu perkara, satu trend yang betul. Bukan sahaja kenderaan masuk, tapi dari segi pengawalan alam sekitar dan environmental fee yang biasanya dilakukan oleh kota besar di dunia. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Speaker. Yang maaf, dah 3.